Okey. Okey. Semasa baru datang ke universiti, ke UMP ni, saya telah bertemu dengan semua pegawai takbir. Okey. Dalam pertemuan tersebut, saya telah menyatakan salah satu daripada hasrat saya ialah uh, bagaimana kita hendak membentuk pegawai takbir kita tadi untuk menjadi pemimpin masa hadapan dengan menyediakan ilmu-ilmu yang mencukupi. Okey. Pada masa tersebut saya cadangkan bahawa apabila pegawai takbir kita berada pada grade 48 sekurang-kurangnya, mereka telah ada pun satu kelulusan peringkat master sekurang-kurangnya. Okey. Dalam peringkat awal tu saya katakan bahawa dalam peringkat level 41 ataupun grade 44, kita dapat program macam PTD dulu, ada diploma kelulusan dan sebagainya. Okay, namun begitu ianya bergerak agak slow. Tapi untuk kita melajukannya, walaupun selepas saya menjadi pendaftar, kita telah berbincang dengan universiti cara-cara untuk kita memantapkan pengetahuan pegawai takbir kita. Okay. Alhamdulillah dengan kesungguhan lembaga pengarah universiti, dengan kesungguhan pemimpin universiti untuk memajukan pegawai takbir kita, kita telah melaksanakan program khas. Kita hantar pegawai takbir kita, pengurus-pengurus profesional ini untuk mengikuti pengajian pada peringkat MBA City. Okay. Sekarang ni saya dapati bahawa 19 orang pengurus kita sebagai besarnya pegawai takbir kita sedang mengikuti MBA, okay, di UMP, dan insya-Allah sebagian besarnya akan berjazah pada tahun hadapan. Dan saya dapat rasakan perubahan-perubahan dalam diri pegawai takbir ini. Kalau dalam meeting-meeting, saya selalu berguraulah dengan rakan-rakan pegawai takbir ini, Siti. Saya selalu katakan bahawa, sekarang semua dah ada MBA, sedang punya MBA. Ya, semua dah jadi sekarang dah ada master beri alasan. Saya cuma bergurau. Kenapa? Kalau dulu susah nak dengar pegawai takbir bercakap dalam mesyuarat. Tapi sekarang ni, pegawai takbir kita telah mula bercakap, telah mula berhujah, telah mula memberikan pandangan-pandangan yang bagi saya sangat baik. Okay? Kerana mereka telah ada ilmu-ilmu dan ini akan mendorong mereka untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi pada masa hadapan. Okay. Satu lagi yang ingin saya tegaskan di sini ialah untuk menjadi pemimpin universiti, kalau dulu orang kata bahawa pemimpin ini perlu lahir daripada keluarga pemimpin. Tak semestinya begitu, Siti. Tak semestinya kalau bapa kita Perdana Menteri, maka kita pun nanti akan jadi Perdana Menteri. Tak semestinya begitu, Siti. Kerana untuk jadi pemimpin ini, kita perlu asuh. Kita perlu asah bakat kepimpinan ini. Kita perlu sediakan pengetahuan. Kita perlu sediakan ilmu. Jadi di UMP ni, saya lihat bahawa kita punya arah untuk membentuk pemimpin ini, kita berada di landasan yang betul. Okay. Apa yang dilakukan oleh universiti, contohnya bagaimana universiti melantik ahli-ahli akademik yang kita lihat berpotensi untuk menjadi pemimpin, memegang jawatan-jawatan di peringkat bawahan terlebih dahulu, menjadi ketua program contohnya, menjadi timbalan dekan contohnya. Kerana kita kata untuk menjadi pemimpin, ilmu dan pengalaman ini sangat penting. So, bila dengan pengalaman dan ilmu yang mereka dapat daripada masa ke semasa ini, mereka boleh membentuk jiwa, boleh membentuk pemikiran untuk menjadi pemimpin masa depan. Begitu juga dengan pegawai takbir kita. Okay? Dengan ilmu yang mereka perolehi, dengan pengetahuan, dengan pengalaman ini, pada masa hadapan, insya-Allah mereka akan menjadi pemimpin dalam organisasi kita. Okay. Satu perkara lagi, Siti, walaupun saya cakap demikian, okay, kalau kita lihat pada hari ini, Siti, kita dapati bahawa terdapat juga PTJ Academic City yang apa tu orang cakap PTJ bukan akademik diketuai oleh orang-orang bukan akademik. Saya harap pada masa hadapan dengan adanya kredibiliti, kewibawaan dan kalangan pengurus-pengurus kita, so mereka inilah yang akan mengetuai PTJ yang bukan akademik ini. Kerana apa kita nak? Biarlah orang-orang akademik tadi menumpukan perhatian mereka terhadap bidang mereka, terhadap perkara-perkara yang ada kaitan dengan akademik mereka. Okey. Satu lagi contoh, Siti.
Okey, satu lagi contoh. Um, di dalam organisasi, mungkin saya boleh cakap di dalam organisasi ni Siti, um, macam saya nak kata ya, mungkin Siti boleh biasa dengar perkataan opinion leader Siti, pemimpin pendapat. Biasa dengar Siti? Hmm, tak biasa dengar terma tersebut, tapi mungkin saya boleh jangkakan orang yang kalau kat saya lah, saya akan clusterkan mereka ni orang yang selalu cakap ataupun komen. I'm not sure whether it's the right leader. Okey, saya izinkan saya nak berbalik ke cerita pasal komunikasi tadi Siti. Tentang bagaimana komunikasi tadi penting dalam organisasi. Boleh ya Siti? Boleh. Okey. Okey. Kalau dulu saya bagi contoh kan, bila kita pergi ke masyarakat, okey, ke dalam masyarakat tadi Siti, dia ada pemimpin formal. Okey, contohnya kita ada ketua kampung, kita ada penghulu, kita ada DO dan sebagainya dalam masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama juga Siti, dalam masyarakat dia ada pemimpin pendapat. Mereka ni bukan orang-orang pemimpin formal tadi. Contoh kalau kita pergi ke kampung, guru-guru contohnya. Mereka ni lah yang akan menjadi pemimpin pendapat. Okay? Walaupun secara tidak rasmi. So dalam universiti juga kita ada pemimpin pendapat. Okay? Pihak universiti perlu perlu bersensitif untuk melihat siapakah yang menjadi pemimpin pendapat, opinion leader dalam universiti tadi. Okay? Orang-orang macam ni kita kena dekati. Kita kena berikan penerangan-penerangan, menjelaskan apa yang kita nak buat secara betul. Kerana mereka inilah yang akan mempengaruhi anggota organisasi tadi untuk memberikan sokongan yang positif kepada organisasi tadi kita. Dengan itulah Siti, kita dapati bahawa apabila dah ada sokongan, apabila warga universiti, warga organisasi tadi bersetuju, ada pandangan yang positif terhadap apa yang nak capai oleh universiti, maka lebih mudah untuk universiti bergerak mencapai kejayaan. Dan saya fikir, saya ingin cadangkan bahawa kita punya bahagian komunikasi korporat universiti hendaklah ataupun kita ada pusat korporat yang dulu Dr. Hanafiah jadi pengarah tu. HKK. Di pusat kualiti, pusat hal-hal korporat dan komunikasi korporat. Korporat dan mereka ni kualiti dan korporat dan juga bahagian permohonan bahagian komunikasi korporat ni perlu bergabung, perlu kita mempunyai satu tindakan yang jelas bagaimana untuk memahamkan masyarakat universiti kita dengan plan strategik universiti UMP 25 ini. Kerana sekarang ni saya lihat bahawa masyarakat universiti kita mungkin tak begitu faham, mungkin keliru juga dengan apa yang kita nak capai pada masa hadapan Siti. Okey, silakan Siti. Okey Cik Hamid, saya mungkin sebab pertama sekali saya nak declare dalam banyak-banyak pegawai takbir mungkin saya adalah yang paling pendiam Cik Hamid. Okey, yang kedua, kadang-kadang Cik Hamid, saya nak tanya sebab ni Cik Hamid akan meninggalkan kita orang. Jadi untuk masa hadapan, Cik Hamid rasa UMP mampu tak untuk kekal relevan dengan kelompok-kelompok bakat ataupun pool of talent yang ada yang tinggal lagi kat UMP ni? Adakah mereka ni mempunyai ciri-ciri futuristic leader, someone yang boleh predict the future untuk membawa UMP supaya UMP akan terus kekal relevan pada masa akan datang? Baiklah Siti. Macam mana saya nak cakap ni? Saya juga tertanya, seringkali tertanya, adakah kita telah melakukan sesuatu yang berkesan, sesuatu yang efektif dan bersungguh-sungguh untuk kita melahirkan pimpinan universiti pada masa hadapan. Okay. Adakah bahagian pembangunan bakat kita telah ada satu plan penggantian yang benar-benar mantap, okay, yang benar-benar sistematik. Kerana apa saya fikir bahawa kajian menunjukkan bahawa pembangunan bakat tadi mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan pelan penggantian.
Kalau pemenang bakat kita tidak mampu untuk melahirkan generasi ataupun pimpinan yang boleh menjadi pemimpin pada masa depan, bagaimana kita nak ada satu pelan penggantian yang mantap. Kita tidak mahu, Siti, apabila kita nak mencari pemimpin untuk menggantikan mereka yang bersara ataupun mereka yang meninggalkan jawatan, pada masa tersebut kita ada masalah. Bila ada dekan yang bersara ataupun dekan yang berpindah ke tempat lain, Siti, kita pun tercari siapakah layak kita lantik untuk menggantikan tempat tersebut. Okey, yang paling penting, Siti, ialah kita ingin membentuk ataupun melahirkan pemimpin yang ada jiwa, bukan pemimpin yang robot. Pemimpin yang ada nilai-nilai keinsanan yang tinggi. Okay? Kita kata dalam universiti banyak cendekiawan, banyak orang ada doktor. Tetapi kita nak doktor dan cendekiawan ini adalah yang mempunyai sifat-sifat nilai-nilai keinsanan yang tinggi. Bukan pemimpin-pemimpin yang robotnya, yang manusia, tetapi dalam manusia itu sebenarnya adalah robot, Siti. Okay. Macam Siti pun tahu, okay? Dan kalau kita bekerja dengan institusi pengajian tinggi ni, Siti, kita pun tahu bahawa untuk kita ada AKAP, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, yang peranannya, Siti, ialah untuk membentuk pemimpin dalam dunia pengajian tinggi ini. Dan kita perlu ingat itu AKAP. Dan kita di peringkat universiti, kita juga ada peranan kita. Kita tak boleh biarkan apa yang berlaku, apa yang nak dibuat ni dibuat oleh AKAP saja. Kita universiti, kita ada peranan kita kerana kitalah yang paling dekat dengan warga kita. Kita yang faham, kita yang tahu warga kita. Kita yang boleh memainkan peranan yang lebih besar untuk membentuk warga kita. Oleh itu, Siti, saya ingin cadangkan bahawa bahagian pemenang bakat universiti melihat secara serius perkara ini, kerana walaupun dulu saya telah lihat perkara ini, namun ianya saya fikir, terus teranglah saya fikir bahawa ianya tidak berjalan dengan begitu lancar. Asas-asas telah kita ada, dan saya mohon pimpinan yang ada pada ini untuk melihat secara lebih terperinci dengan lebih serius lagi. Okay. Dalam konteks ini juga, Siti, saya ingin berkongsi ataupun saya ingin menyarankan bahawa apabila berlaku pertukaran pucuk pimpinan universiti, okay, janganlah serba-serbi kita nak tukar, okay, mengikut kita punya acuan sendiri. Kita kena lihat, kita kena study apa yang telah kita lakukan dulu, okay, apa yang telah pimpinan sebelum ini lakukan. Kita boleh tambah baik, kita boleh murnikan, okay, untuk kita memantapkan sesuatu perkara itu. Kerana apabila kita nak merombak segala-galanya, kita tidak ada masa, Siti. Kerana mungkin tempoh pelantikan kita tidak lama, 3 tahun ataupun 5 tahun. So, belum mampu untuk kita mantapkan, belum mampu kita siapkan, belum mampu untuk kita menguji, kita tidak berada di universiti. Dan akan masuk pula golongan pemimpin yang baru, dan golongan pemimpin yang baru juga, Siti, akan membuat cara mereka sendiri pula. So sampai bila apa yang kita lakukan ini tidak akan siap, tidak akan selesai. Okay? So saya sangatlah berharap walaupun berlaku pertukaran pemimpin dan sebagainya, kita perlu, orang kata, tidak boleh mengubah segala-galanya. Okay. Boleh, Siti? Boleh. Baik, Syamil, sekarang saya akan halakan perbincangan kita kepada satu isu polemik semasa berkenaan pelantikan Naib Chancellor. Saya tertarik dengan sebuah artikel dalam akhbar The Star bertarikh 11 Jun 2021. Tajuknya ringkas tapi mesejnya pedas. VC must earn their post. Dalam artikel tersebut, penulis menekankan tentang kepentingan pucuk pimpinan untuk memiliki kompetensi dan juga pencapaian unggul, only then they will be able to lead. Okay? Saya sedikit sebanyak bersetuju dengan pernyataan tersebut, tapi sekarang ada saya nak tanya Syamil,
dah pernah kerja kat USM, dah pernah kerja kat UMP, adakah benar pemilihan pemimpin di universiti ini dilakukan dengan telus berdasarkan kewibawaan seseorang ataupun dan bukan disebabkan populariti atau favoritism? Adakah atau favoritism dan juga populariti ni hanyalah sekadar satu persepsi orang-orang yang tak tahu ataupun tidak tak follow the process? Mungkin Syamil boleh komen sikit. Siti ni dah tak santai Siti. Tak santai, tapi dia macam sangat tertarik sebab banyak sangat sekarang universiti awam tak ada naib chancellor. So jadi macam isu sangat ke? Maksudnya adakah kita tidak memiliki kelompok bakat yang cukup untuk cover? Bila Okey, Syed Amir kan ada golongan sebagai atasan, saya mungkin tak nampak apa yang Syed Amir tengok lah. sebagai orang lama, orang yang telah bergelumang dalam dunia perkhidmatan awam ni lebih daripada 30 tahun Siti. Ini pandangan peribadi saya lah Siti. Pertama sekali Siti, saya sangat tidak bersetuju apabila jawatan naib chancellor itu dipolitikkan Siti. Okay. Kita mahu mereka yang berpotensi besar, mereka yang mempunyai kewibawaan, mereka yang mempunyai pengetahuan ilmu yang boleh membawa universiti ke kecemerlangan, ke aras yang lebih tinggi untuk dilantik menjadi naib chancellor, menjadi pemimpin kepada universiti. Okay. Kita tidak mahu mendengar Siti. Okay. Saya cakap betul lah, kita tidak mahu mendengar bahawa sipolan ini dilantik menjadi naib chancellor kerana mempunyai hubungan yang kuat dengan sebuah parti politik. Kita tak nak dengar. Kerana bagi kita, sebagai sebuah institusi akademik, kita memerlukan orang-orang yang boleh membawa universiti ke arah yang lebih cemerlang. Okay. Dalam universiti, kita selalu menyebut tentang kebebasan akademik. Okay, kebebasan akademik. Kalau kita melihat UNESCO punya takrifan tentang kebebasan akademik Siti, UNESCO mengatakan bahawa kebebasan akademik ini kita memberi peluang, kita memberi ruang kepada ahli akademik untuk menjalankan pengajaran secara bebas, untuk berdiskusi, untuk menyebarluas ilmu mereka, untuk menerbitkan hasil pendidikan mereka, untuk berkongsi kepakaran mereka dan sebagainya. Okay. Bila kita cakap macam tu, so apabila ahli akademik ini Siti, apabila mereka memberikan penjelasan, mereka memberikan komen, mereka memberikan pandangan, mereka membuat analisa itu dan analisa ini, okay, ini adalah untuk kecemerlangan negara. Okay. So ahli-ahli politik ini janganlah sensitif sangat. Perlu berlapang dada Siti. Kerana yang penting ialah negara. Tapi ahli-ahli politik kita pada hari ini dah tak boleh nak cakap apa. Cakap sikit sensitif. Cakap sikit, oh, you tak sokong parti ini, you tak sokong parti ini. Oh, you tak boleh jadi naib chancellor. Tak boleh macam tu Siti. Yang penting negara kita. Ahli-ahli politik kita perlu jiwa besar. Okey. Ahli-ahli politik kita perlu meraihkan perbezaan. Perlu meraihkan perbezaan pandangan. Kerana macam saya cakap awal-awal tadi bahawa melalui pandangan, melalui maklum baras ini, barulah kita, melalui pandangan-pandangan yang berbeza ini, barulah kita boleh membentuk satu tindakan, satu pandangan secara kolektif. Yang penting ialah bagaimana kita nak memajukan negara kita. Bukan untuk mengekalkan kita punya kepentingan politik kita. Kita kena ahli-ahli politik kita sedar benda ni Siti. Okey. Di peringkat universiti pula, okey, di peringkat universiti kita macam saya katakan tadi, awal-awal tadi bahawa daripada awal tadi kita perlu memastikan bahawa kolam bakat kita tadi diisi oleh mereka yang sesuai untuk kita asuh dan didik menjadi pemimpin pada masa hadapan. Okay. Jadi, apabila tiba masanya, okay, kita tidak ketandusan bakat-bakat untuk menjadi naib chancellor, untuk menjadi timbalan chancellor, untuk menjadi berdaftar, untuk menjadi bendahari dan sebagainya Siti. Okay. Dalam hal ini juga Siti, sebenarnya perkara ini telah disebut beberapa kali oleh pihak-pihak dan kepimpinan di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi.
bagaimana kita nak membuka pintu universiti kepada tokoh-tokoh korporat untuk mengetahui untuk memimpin universiti. Okey. Kita ada juga tokoh korporat seorang dua yang telah dilantik untuk contoh di Universiti Melaya ya. Kita ada tokoh korporat untuk memimpin universiti tadi. Okey. So saya fikir oleh kerana ekosistem dan juga persekitaran universiti tadi telah berubah Siti. Universiti sekarang bukan macam universiti dulu. Universiti dulu mungkin kita nak melahirkan graduan, kita nak didik masyarakat, tapi universiti sekarang perlu dia environment ekosistemnya dah berubah. Universiti perlu menjaga pendapatan. Universiti perlu melihat kerjasama industri. Universiti perlu melihat bahawa program-program yang kita buat relevan dan sesuai dengan industri. Banyak perkara yang perlu kita lihat sekarang ni. Okay? So, mungkin kita perlu lihat bahawa tokoh-tokoh korporat, tokoh industri ini boleh dia masuk ke dalam universiti untuk memimpin universiti. Mungkin ada juga suara-suara yang berkata, nak masuk ke universiti macam mana mereka tidak ada pengalaman untuk menguruskan akademik. Tak apa Siti. Kerana dalam universiti kita ada timbalan chancellor akademik, kita ada dekan-dekan, kita ada pimpinan akademik untuk melihat hal berkaitan dengan akademik. Kita ada timbalan chancellor haiwan pelajar, dekan perhimpunan pelajar, dekan perkhidmatan pelajar untuk kita melihat hal berkaitan dengan pelajar. So, saya fikir tidak ada masalah untuk kita melantik tokoh-tokoh korporat, tokoh-tokoh industri ini untuk menjadi pimpinan universiti. Okey. Satu perkara lagi lah Siti, saya nak berkongsi sikitlah bahawa jawatan Net Chancellor, timbalan Chancellor, pendaftar, bendahari ini semua Siti, ianya adalah jawatan giliran. Ada tempoh-tempoh tertentu. 3 tahun kita lantik, kita sambung dan sebagainya Siti. Okey. Jadi satu perkara yang saya ingin ingatkan rakan-rakan kita, okey. Apabila telah memegang jawatan Siti, okay, kita perlu ada wisdom. Kita perlu ada rasa bila masa kita nak melepaskan jawatan kita. Okay. Jangan kita menganggap bahawa kita ini perlu memegang jawatan kita ni seumur hidup kita. Kerana apa Siti? Sebabnya ialah kita perlu menjaga organisasi dan kita perlu menjaga individu tersebut. Okay. Kerana saya bagi contoh, integriti contohnya. Okay. Kalau seseorang individu tadi berada lama dalam jawatannya, okay, boleh berlaku pengabaian terhadap integriti. So kita sebagai orang yang tanggungjawab Siti, kita perlu memastikan bahawa individu tadi dipelihara dan organisasi juga terpelihara Siti. Dan saya ingin ingatkanlah supaya ahli-ahli akademik kita di dalam mengejar kedudukan, di dalam mengejar untuk mengekalkan jawatan, janganlah terlampau berpolitik sangat. Okay. Sometimes saya selalu kata bahawa bila orang akademik ini berpolitik Siti, mengalahkan orang politik pula. Okay. Okay Siti, sorry ini cuma pandangan saya Siti. Sama ada betul tidak betul, dah Siti kata saya boleh berkongsi, itu adalah perkongsian saya. Jangan lepas ni nak mengutuk-ngutuk saya pula Siti. Kata pandangan saya tak relevan dan sebagainya. Itu pandangan yang keluar ikhlas daripada saya Siti. So semasa Cik Ahmed uruskan pelantikan NC UMP Prof Wawi kita baru ni, ada apa-apa perkara yang macam kenangan tak yang highlight of the process yang Cik Ahmed nak kongsikan? Macam mana? Okay, saya kena recall kejap Siti. Okey. Sebab tak silap saya kita adalah kita adalah universiti. Ya betul Siti. Okey. Kita adalah universiti pertama Siti pada tahun 2019. Kita adalah universiti pertama yang mengiklankan jawatan Net Chancellor Siti. Okay. Kita iklankan jawatan Net Chancellor ni Siti bukan secara suka-suka kita nak buat. Okay. Kerana ianya adalah satu keputusan yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Sebelum itu Siti kita telah ada banyak sesi konsultasi antara jawatan kuasa pendaftar dan juga dengan AKAD, dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, bagaimana kita nak mencari satu kaedah yang efektif, yang bersesuaian untuk kita mendapatkan calon-calon Net Chancellor yang berwibawa, yang berkaliber
dalam menyerajui universiti. Okay. Apabila kita mengiklankan jawatan tersebut Siti, alhamdulillah berbelas-belas orang jugalah Siti, tak silap saya 13-14 orang yang memohon, dan saya rasa bahawa rekod tersebut masih lagi dipegang oleh UMP. Mungkin pada masa tersebut oleh kerana kita universiti yang pertama dan universiti dan iklan Naib Chancellor yang pertama, so masing-masing teruja untuk memohon jawatan tersebut. Dan di peringkat universiti Siti, di kementerian kita masih ada search committee tadi Siti. Manakala di peringkat organisasi, di peringkat UMP organisasi, di peringkat UMP tadi Siti, Kementerian Pendidikan Tinggi telah melantik Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti untuk mengetuai jawatan kuasa yang akan menyedari-pendekkan calon-calon ini untuk kita hantar kepada pihak kementerian. So apa yang berlaku ialah kita telah menjemput calon-calon pemohon-pemohon ini datang ke UMP untuk membuat pembentangan apa yang mereka hendak lakukan sekiranya mereka dilantik sebagai Naib Chancellor. So dalam masa yang sama juga Siti, kita mendapatkan maklum balas daripada masyarakat universiti. Okey, contohnya daripada Senate University. Okey, daripada persatuan-persatuan universiti, okey, persatuan keterangan akademik, persatuan pegawai takbir dan sebagainya. Okey, kita daripada KESUM, Kesatuan Kegiatan Sokongan dan sebagainya, kita dapatkan maklum balas ini. Kerana kita nak menentukan bahawa pemimpin universiti yang kita lantik tadi adalah pemimpin yang boleh membawa kita ke hadapan. Okey, apa yang menarik Siti, proses lobby-melobi pada masa tersebut. Okey, maklumlah kalau nak naik pangkat jawatan-jawatan biasa pun ada proses lobby-melobi Siti. Ini kan pula jawatan Naib Chancellor. Okey, itu perkara biasa Siti. Di mana-mana berlaku perkara ini. Okey, selagi kita ada manusia, selagi kita ada nafsu, perkara ini akan berlaku Siti. So saya telah masa itu Pengurusi Lembaga Pengarah, dan saya telah kita bagi amaran kepada pegawai yang menguruskan hal-hal berkaitan pelantikan ini bahawa integriti mereka sangat penting. Mereka perlu menjaga rahsia. Mereka perlu integriti. Jangan sekali membocorkan rahsia apa yang sedang proses-proses yang sedang kita buat pada masa tersebut Siti. Biar pecah di mulut, pecah di perut, jangan pecah di mulut. Alhamdulillah Siti, pegawai kita pada masa saya sangat berbangga dengan pegawai kita kerana mereka ini sangat berintegriti Siti. Walaupun diasak di sana sini untuk orang itu telefon, orang ini telefon, pemohon-pemohon yang ramai. Telefon tanya itu, telefon tanya ini, nak mencukir rahsia dan sebagainya. Tapi mereka ini sangat berhemah, memberikan penjelasan dan sebagainya, dan yang paling penting ialah mereka menjaga integriti dengan begitu kuat dan begitu kukuh sekali Siti. Alhamdulillah. Okey Siti. Betul Cik Amit, integriti tu pernah saya baca somewhere, dia kata integriti tu sama dengan tak ada kompromi lah maksudnya. So dia satu statement ataupun pernyataan yang sangat simple tapi padat dan syarat. Kalau boleh Cik Amit cerita lebih sikit dan kaitkan dengan integriti tersebut dengan budaya yes boss dalam kalangan penjawat awam, mungkin secara generalnya ataupun mungkin dalam konteks UMP sendiri sekiranya Cik Amit pernah encounter dengan such cases. Sebab budaya yes boss ni mula-mula dia akan create kesejahteraan sementara dalam pejabat sebab it reduces conflicts between supervisor and also subordinate. Tapi lama kelamaan ada tak kesan ataupun memberi kesan terhadap individu dan juga organisasi? Mungkin Cik Amin boleh komen sikit. Yes boss. Siti pun dulu selalu cakap yes boss, yes boss. Saya cakap bukan yes boss, saya cakap baik Cik Amit. Siti, sebenarnya yes boss ni kita boleh lihat dari dua perspektif. Okey, dua perspektif. Yes boss, kalau arahannya tadi arahannya relevan, arahannya tidak melanggar etika, perkara yang kita lakukan perkara yang baik, boleh kita cakap yes boss. Tetapi kalau perkara yang sebaliknya, saya fikir bahawa yes boss tadi kita tidak alu-alukan. Kita perlu mengutamakan kepentingan awam, kepentingan organisasi. Tentu Siti masih ingat dengan
SPRM telah dia ada satu, kita panggil apa? Plan Integrity National, PIN. Okey. Saya rasa kalau jawab awam dia akan faham tentang PIN ni. Kenapa PIN tadi diwujudkan? PIN tadi diwujudkan untuk menjaga kesejahteraan penjara awam supaya mereka ini melaksanakan puasa, melaksanakan amanah untuk kepentingan awam. Okey. Dan mereka ini tidak boleh melaksanakan sesuatu tugas, sesuatu arahan yang melanggar prinsip, yang melanggar etika perkhidmatan awam, yang melanggar kepentingan awam. Okey. Saya rasa bahawa menerusi pernyataan ini, saya fikir di UMP, warga kerjanya, warga organisasi UMP ini secara khususnya adalah mereka yang secara umumnya mereka ini adalah golongan-golongan orang-orang yang bertanggungjawab, yang sering meletakkan kepentingan umum dan kepentingan universiti itu dan fungsinya sebagai yang utama dan bukan kepentingan diri. Okey, Siti, saya ada terbaca satu artikel yang ditulis oleh Megat Ayub. Okay, Megat Ayub. Megat Ayub ini mengatakan bahawa integriti ini boleh berlaku ketirisan berdasarkan beberapa faktor, Siti. Okay. Satu, faktor individu itu sendiri. Kedua, faktor organisasi tadi sendiri. Faktor organisasi itu yang mana orang kata dasar-dasar organisasi, SOP dan sebagainya tidak jelas. Berlaku juga kelemahan sistem, prosedur kerja, okey, dan juga kepimpinan universiti serta budaya kerja di organisasi tersebut. Okey, jadi perkara ini kita perlu lihat, kita perlu nilai dari semasa ke semasa. Okey, di universiti contohnya macam saya kata tadi bahawa alhamdulillah kalau kita lihat secara di universiti secara umumnya tahap integriti ketangannya warganya sangat tinggi dan macam saya katakan awal tadi Siti, untuk menjaga integriti ini, okay, pimpinan universiti, pimpinan tertinggi universiti harus ada limit had memegang jawatannya. Tak boleh pegang jawatan selama-lamanya. Bagi saya tempoh 5 tahun sangat memadai. Kerana apa? Bila kita memegang jawatan yang lama, kita akan mendedahkan diri kita kepada hal-hal yang boleh menyebabkan berlakunya ketirisan integriti. Itu pandangan saya, Siti. Okay, pandangan saya yang berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemerhatian saya. Okey, oleh itu Siti, saya ingin cadangkan juga kepada pimpinan universiti, kita cakapkan tadi bahawa dalam membentuk pimpinan kita harus berintegriti. Macam saya kata tadi bahawa kita ada golongan-golongan akademik tadi yang kita jadi pengurus-pengurus dalam universiti. Okay? Kita perlu asuh mereka, didik mereka dengan budaya integriti ini. Kita perlu bagi polisi-polisi kita perlu jelas. Okay? Kerana kita tidak mahu pemimpin atau pengurus akademik tadi, apabila mereka memegang jawatan, mereka membuat keputusan-keputusan yang menyalahi, yang boleh menyebabkan berlakunya ketirisan integriti kerana mereka tidak ada ilmu, kerana mereka tidak tahu, Siti. Okay. Dalam konteks ini, Siti, kita tidak mahu, macam saya kata tadi, bahawa warga kita dilawati oleh pihak SPRM dan sebagainya. Satu perkara lagi, Siti, okey, oleh kerana kita katakan bahawa pimpinan ataupun pengurus akademik tadi mereka tidak tahu ataupun tidak ada ilmu tentang sesuatu perkara tadi, contohnya perolehan. Okey, kita ajarkan sebut harga contohnya. Mungkin mereka tidak tahu bahawa apabila mereka mempublisikan jawatan sebut harga, jawatan kuasa sebut harga tadi Siti, mungkin mereka tidak tahu bahawa mereka perlu mengisytiharkan adanya konflik of interest. Sekiranya orang yang masuk dan sebut harga tadi adalah kenalan mereka ataupun kaum keluarga mereka. Mungkin mereka tidak tahu. So apabila perkara ini didedahkan kepada masyarakat, didedahkan kepada orang lain, mereka akan membuat aduan dan kesian kepada mereka ini. Kerana mereka didakwa atas kejahilan mereka
kerana mereka tidak tahu, mereka tidak ada pengetahuan tentang perkara-perkara ini. Jadi maksudnya Berbalik kepada yes boss tadi, yes boss Siti. Balik kepada yes boss okey. tadi. Okey. Saya fikir kalau apa yang Siti maksudkan tadi, kalau budaya yes boss tadi bagi melakukan satu-satu perkara yang bertentangan dengan prinsip universiti. Okey, bertentangan dengan kepentingan universiti, bertentangan dengan bertentangan dengan kepentingan awam. Sekali-kali kita tak boleh benarkan Siti. Kerana sekarang kala macam ni Siti, kita ada SOP, kita ada itu, kita ada ini. Tetapi oleh kerana kita ini budaya yes boss, sometimes kita cuba untuk melihat loophole, melihat dekat mana ada kebincangan dalam SOP tadi, dalam panduan tadi. Kenapa kita nak membolehkan apa yang dihasratkan, apa yang dihajati oleh bos kita tadi dilaksanakan. Jadi ini adalah satu budaya sport yang tidak sihat dan ianya boleh menghancurkan organisasi, boleh menghancurkan universiti. So, kita sebagai penjawat awam, kita sebagai pengurus ini, kita kan ada prinsip. Okay. Sometimes kita ingat kita kena naik pangkat. Kita senang naik pangkat bila tu yes boss, yes boss, yes boss. Kita lupa bahawa kenaikan pangkat kita dan sebagainya itu adalah anugerah rezeki daripada Allah SWT Siti. Macam saya katakan tadi bahawa integriti ini tiada kompromi. Budaya yes boss ini kalau untuk perkara yang positif, untuk kepentingan awam, tidak melanggar etika, tidak melanggar prinsip, yes boleh. Tapi kalau sampai ke perkara yang melanggar etika, prinsip dan boleh menggadai maruah kita sebagai awam, perlu kita elakkan. Perlu sangat kita elakkan Siti. Siti. Jadi Syamil, berdasarkan apa yang Syekh Ahmed rumuskan, Syekh Ahmed perkatakan sebentar tadi, saya dapat sedikit kaitkan bahawasanya diwujudkan good governance ataupun tadbir urus bagi mengelakkan ataupun memelihara integriti daripada berlakunya ketirisan integriti dalam kalangan penjawat awam ya. Jadi Syekh Ahmed, kita dah bercakap lebih kurang 60 minit sekarang. Saya mungkin memandangkan Syekh Ahmed ada pernah bekerja dekat UMP Advance. Saya rasa saya nak ambil sedikit masa ni untuk korek sikit daripada Syekh Ahmed juga. Pengalaman Syekh Ahmed sepanjang berada beberapa bulan di UMP Advance. Mungkin ni dah 60 minit ni, kalau ada orang makan nasi kandar tu pun dah masuk pinggan ketiga Syekh Ahmed. Jadi sekarang kita nak tanya, adakah sebarang terdapat, bila Syekh Ahmed dah masuk dalam dunia pentadbiran, terdapat sebarang perbezaan antara tadbir urus di peringkat syarikat, pentadbiran di peringkat syarikat, apa yang lebih di sana, apa yang kurang di UMP, apa yang boleh ditambah baik mungkin di UMP terutamanya lah. Mungkin Syekh Ahmed boleh kongsikan budaya kerja di sektor swasta versus budaya kerja di sektor government. Okey, secara umum lah Siti, macam ni. Secara fundamentalnya kita mengurus dekat mana pun lebih kurang sama saja. Okey Siti. Dalam kita mengurus ni, saya fikir satu elemen yang penting ialah check and balance Siti. Okay. Sebab bila kita melakukan sesuatu, kalau tidak ada check and balance, kalau tidak ada semak dan imbang, mungkin kita akan tergelincir. Okay. Kalau di UMP perlu ada check and balance, di UMP Advance pun perlu ada check and balance. Okay. So semasa di universiti, di UMP dulu kita telah memantapkan kita punya jawatan kuasa tertentu untuk kita memastikan bahawa semak dan imbang itu berlaku dalam universiti. Okay. Contohnya kita ada jawatan kuasa tertentu di peringkat lembaga pengarah universiti seperti jawatan kuasa audit, jawatan kuasa risiko, jawatan kuasa governance, jawatan kuasa integriti dan sebagainya. So jawatan kuasa ini di peringkat lembaga pengarah universiti dan di peringkat eksekutif pula, di peringkat pelaksana pula yang diketuai oleh Naib Chancellor, kita ada lagi jawatan kuasa jawatan kuasa lain. So jawatan kuasa ini keputusan-keputusan kita ambil
ada keputusan tertentu yang kita perlu bawa ke jawatankuasa di bawah lembaga penilaian universiti dan seterusnya kita bawa kepada lembaga penilaian universiti. Ini semua sistem semak dan imbang sama ada di UMP ataupun di UMP Advance. Perkara itu perlu ada dan perlu berlaku. Macam Siti pun tahu. Kalau dalam konteks negara, contohnya dalam konteks negara kita ada eksekutif. Eksekutif ini yang menjalankan pentadbiran dan mengkuasakan undang-undang. Kita ada legislatif, iaitu badan yang membuat undang-undang. Membuat undang-undang. Dan kita ada kehakiman, badan yang kita mentafsirkan undang-undang dan menjalankan fungsi-fungsi kehakiman. Kita ada benda tu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahawa pentadbiran pemerintahan negara berjalan dengan lancar, adil, tersusun, teratur. Itu secara prinsip, secara teorinya. Apa yang berlaku Siti, saya tak nak komen. Bukan saya tidak punya kepakaran dan itu bukan bidang saya untuk buat komen kepada tersebut. So, audience ataupun ahli-ahli boleh mentafsirkan mengikut bidang rujukan masing-masing. InsyaAllah. Sekejaplah. Bila cakap dengan semak dan imbang ni, nak berkongsi saja dengan Siti dan dengan rakan-rakan yang lain. Ada satu peristiwa Siti, ada fire drill, latihan fire drill lah, saya pun lupa lah nak sebut dalam bahasa. Fire drill ni di Chancery Tun Abdul Razak. Dalam fire drill tu bila dah bunyi loceng tu, semua kena bergegas turun daripada bangunan tu. Kerana lepas tu akan dibuat pemeriksaan. Siapa yang ada dalam bangunan akan kena denda Siti. Saya pun turun ikut tangga kerana lift tidak boleh digunakan pada masa tersebut. Bila saya turun ikut tangga, daripada tingkat 2, saya hampir-hampir terjatuh, hampir-hampir tersembam Siti. Kenapa? Kerana level tangga tu tak sama. So saya pun tak apa, alhamdulillah Allah memelihara saya pun tak jatuh dan saya pun pergilah tempat ke assembly point, duduk dengan rakan-rakan di sana. Dan pada petangnya pula Siti, saya pergi berjoging dekat Tasik Harapan, Tasik Harapan tu di USM dulu Siti. Tempat jauh juga dikenang. USM tu, Tasik berhampiran dengan perpustakaan tadi Siti. Ya, okey Cik Amir. Masa tu saya nak ke bilik air, so saya tanya dekat student di situ, kat mana bilik air paling hampir. Student cakap, uncle, dekat library tu uncle, aku pergi kat library tu ada. Saya pergi kat bilik 24 jam tu. Bila saya masuk ke bilik air tu, Siti nak tutup pintu pun tak boleh. Sebab mangkuk tandas tu dekat sangat dengan dia punya pintu tu. Mangkuk tandas, kemudian punya saluran pipe tu panjang ke mangkuk tandas tu. Ini bila kita nak cover mangkuk tandas tu, bila kita nak sandar, selalu kita sandar kepada tangki air kan. Ini tak. Bila kita nak sandar tu, jatuh terus. Kerana tangki air tu duduk jauh ke belakang. So saya pun heran lah, takkan kita punya arkitek ni keluar sekolah arkitek tinggi, belajar tinggi-tinggi, kita punya jurutera macam ni desain tandas. Takkan tandas pun tidak desain kot. Takkan nak kena hantar arkitek ni ke architecture school semula. Sebab fikir-fikirlah. Kemudian saya tanyalah rakan-rakan saya, dekat sana yang jurutera arkitek saya, kenapa bangunan-bangunan UMP ni teruk-teruk sangat ya? Level tangga yang basic pun tak sama. Buat tandas, desain tandas betul. Macam mana you all nak desain bangunan-bangunan pecahkan langit dan sebagainya? Oh, Cik Amir, itu semua projek di bawah Jabatan ABC. Jabatan ABC ni dia punya kuasa sendiri untuk meluluskan bangunan itu boleh diduduki. So bila dia punya jawatan kuasa panel sendiri, so tak apalah, dia dah buat bangunan siap, dia luluslah. Dari segi aspek kualiti apa semua, jawatan kuasa itulah decide. So saya fikir dalam konteks Siti, check and balance itu perlu dilakukan oleh satu organisasi ataupun satu entiti luar, bukan oleh badan ataupun agensi yang melaksanakan kerja tersebut. Sebab itu kita katakan bahawa
Okay, check and balance ini sangat penting dalam organisasi untuk memastikan bahawa kualiti perkhidmatan, kualiti penyampaian perkhidmatan tadi adalah berkualiti dan menepati piawaian ataupun standard yang telah ditetapkan Siti. Okey. Siti dalam universiti juga Siti, kita universiti ini bergerak ataupun tertakluk kepada Akta Universiti dan Kolej di bawah 1971 ya, Akta Universiti dan Kolej. Okey, di bawah Akta Universiti dan Kolej ini telah ada had-had kuasa yang telah ditetapkan. Okey, kalau lembaga universiti apa had kuasanya? Kalau perusahaan universiti apa had kuasanya? Kalau senat universiti apa had kuasanya? Okey. Kebanyakan keputusan eksekutif Siti kita buat dalam sekejap Siti, dalam jawatankuasa pengurusan universiti Siti. Okay, jawatankuasa pengurusan universiti ini dianggotai oleh pengurusan tertinggi universiti. Naib Chancellor pengurusinya. Di mana Naib Chancellor, pendaftar, bendahari, penasihat undang-undang, ketua pustakawan adalah ahli-ahli dalam jawatankuasa pengurusan universiti ini Siti. Dan Naib Chancellor juga boleh melantik individu ataupun pegawai lain untuk menganggotai jawatankuasa pengurusan universiti ini. Jawatankuasa pengurusan universiti Siti tugasnya ialah menasihati Naib Chancellor, okay, dalam membuat keputusan-keputusan untuk universiti. Menasihati, okay, nasihat, dan keputusannya perlu dibuat oleh Naib Chancellor. Naib Chancellor nak dengar, tak nak dengar, itu cerita lain. So saya sangat-sangat ingin untuk meminta dalam jawatankuasa pengurusan universiti ini sesuatu hal tadi perlu dibincang secara terbuka, perlu dibincangkan dengan secara biar bagi pendapat pro dan kontra, lihat dari risikonya bila sesuatu keputusan tadi dibuat. Okay, Naib Chancellor juga perlu berlapang dada bila mendengar komen-komen, bila ahli-ahli lain bagi pandangan, berlapang dada, dan ahli-ahli lain pula kenalah bila dapat agenda, study dulu supaya apabila masuk ke mesyuarat jawatankuasa pengurusan universiti tadi, bila hujah-hujah, bila pandangan-pandangan yang nak diberi, pandangan tadi dapat diberikan dengan penuh hikmah, dengan penuh pengetahuan. Yang penting ialah Naib Chancellor dengan justifikasi tadi boleh membuat keputusan-keputusan yang yang adil, keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang boleh memajukan universiti. Okey. Allah. Jadi Cik Amit, konklusinya sebagaimana tadbir urus di universiti penting ataupun kritikal, begitu juga di UMP Advance Cik Amit. Ya. Sekejap saya datang bila Siti sebut UMP Advance ni, oleh kerana jiwa saya ni dekat dengan UMP dan dekat dengan UMP Advance. Oh, okey. Okey. Macam ni Siti, UMP Advance saya kongsi saya nak kongsi. UMP Advance ini ditubuhkan oleh universiti untuk menjalankan fungsi-fungsi perniagaan universiti. Okay. Kita ini adalah anak syarikat universiti untuk memastikan bahawa perniagaan universiti tadi dapat dijalankan dengan teratur dan tersusun. Dalam konteks ini, Siti, perlu diingat bahawa universiti bahagian pembinaan bakat juga saya ingin tegaskan bahawa perlu mengadakan plan ataupun inisiatif tertentu untuk melahirkan jiwa keusahawanan dalam warga universiti. Okay. Apa yang berlaku Siti, sometimes saya rasa macam pelik juga. Okay. Bila UMP Advance tadi nak menjalankan perniagaan, banyak birokrasi yang perlu kita harungi di peringkat universiti. Okay. Alhamdulillah sekarang ni kepimpinan universiti telah nampak ke ini dan penambahbaikan telah dibuat. Dan satu perkara lagi, seolah-olah kita di UMP Advance ni kita perlu menagih simpati daripada fakulti, daripada fakulti ataupun kepada penyedia pusat-pusat tanggungjawab universiti untuk menyediakan produk-produk yang untuk kita pasarkan. Okay. Sebenarnya Siti, kalau kita ini ada jiwa keusahawanan, okay, fakulti-fakulti tadi boleh bangunkan produk Siti. Okay. Okay. UMP Advance, kami telah bangunkan produk ini. So kami nak UMP Advance pasarkan produk ini. Tetapi apa yang berlaku sangat menyedihkan Siti. Sangat-sangat menyedihkan. Okay. Sometimes bila kita approach fakulti,
Okey, ada industri ini yang memerlukan produk ni. Boleh you all tolong tengok, berapa bayaran kami nak buat? Bagaimana you all nak bayar pada kami? Itu yang dilihat terlebih dahulu. Tapi kalau kita ada jiwa kesahanan Siti, sebelum orang tanya, kita sendiri dah bangunkan produk kita. Dan bila kita lihat ringgit dan sen ni Siti, dollar and sen ni, itu memberikan satu orang kata implikasi yang tidak baik pada universiti. Kalau kita sayangkan universiti kita ada semangat untuk memajukan universiti kita, benda-benda itu perlu datang daripada kita. Bukan orang kata kita orang kata bila kita diminta, kita ada pelbagai alasan. So saya fikir ahli-ahli akademik, ahli-ahli pentadbiran sekalian, tolonglah ubah paradigm, ubah minda kita. Bahawa universiti kita sekarang ni bukan macam universiti tahun-tahun 90-an, tahun 80-an dulu. Kita sekarang ni banyak pesaing-pesaing kita. Universiti perlu menjaga pendapatan. Okay? Satu masa nanti, gaji kita, sebahagian dari gaji kita bukan datang daripada Kementerian Keuangan, daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita sendiri yang perlu menyediakan gaji kita. So benda-benda begini perlu disedari oleh warga organisasi kita. Sorry lah Siti, saya agak emosi tentang perkara ini. Kerana saya fikir bahawa ada sesuatu yang tidak betul dan perlu dibetulkan Siti. Kerana universiti ini adalah milik kita Siti. Universiti adalah milik kita. Kalau kita tidak menjaga organisasi ini, kalau kita tidak berusaha untuk memastikan bahawa organisasi kita ini cemerlang, okey, bagaimana kita nak bersaing? Siti ingat, kita ada 20 universiti awam. Kita ada 400 lebih IPTS. Universiti luar negara yang membuka cawangan di negara kita, kita ada IPTS. Okay. Kita perlu ingat, kita bersaing. Okay. Bila kita bersaing, kita perlu menyediakan diri kita dengan pengetahuan, dengan ilmu, kita perlu ada jati diri dan sebagainya. Kita perlu wisdom, kita perlu pandang jauh ke hadapan. Okay. Kita tidak boleh jadi seperti katak di waktu kurung, Siti. Okay. Kita shock sendiri. Tak boleh. Kita perlu pastikan bahawa brand kita ini diterima oleh masyarakat, diterima oleh rakyat, Siti. Okay. Minta maaflah Siti. Saya minta sangat-sangat bahawa minda kita ini boleh berubah, Siti. InsyaAllah Cik Abid, terasa macam betapa emosi Cik Abid tu. Saya sendiri pun orang yang saya dan juga audiences yang akan tingkat ni terasa berat bahu kita orang ni. Rasa macam ya Allah beratnya. Banyak tanggungjawab yang nak dipikul selepas ni untuk memajukan universiti. Cik Abid, untuk makluman Cik Abid, bersama-sama dengan kita ada beberapa orang rakan Cik Abid daripada USM rupa-rupanya yang turut menghargai perkongsian Cik Abid pada hari ini. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Okay, terima kasih semua. Sangat tersentuh saya bila mendengar ada rakan-rakan kita dari USM sama-sama menghadiri webinar ni. Okey, baiklah pada hadirin sekalian, saya ingin mohon untuk semua kekal bersama-sama dengan kami kerana ada beberapa pengumuman penting yang nak dikongsikan. Untuk makluman para peserta, Encik Abdul Hamid bin Majid yang bercakap banyak dari tadi tu, beliau merupakan anak jati Kedah, Cik Min? Ya, betul, Kedah. Okey, dilahirkan pada 15 Jun 1961, bermaksud hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran beliau yang ke-60 dan merupakan hari pertama beliau bergelar YB iaitu yang bersara. Jadi mungkin untuk terakhir dalam masa seminit mungkin Cik Hamid, apa perasaan, harapan Cik Hamid kepada mungkin pegawai-pegawai muda yang ada yang tinggal ni ke? Titipan akhir sebelum Cik Hamid memang dah tinggalkan pun perkhidmatan dengan kami, tapi lah ini yang terakhir, mungkin dipersilakan Cik Hamid 1 minit. 1 minit je Siti. 1 minit cukup Cik Hamid. Okey. Apa yang penting Siti ialah kita perlu ada rasa sayang kepada universiti, kepada organisasi kita. Kerana rezeki kita, kerana kita bekerja dengan organisasi, rezeki kita dikurniakan oleh Allah melalui organisasi ini Siti. Okay. Kita perlu menjaga organisasi kita ini. Okay. Kita perlu ada satu kehendak, satu kemahuan yang jelas untuk kita menjaga organisasi kita ini. Kerana kalau kita tidak boleh menjaga organisasi kita, siapa yang akan menjaga organisasi kita? Dan ingat Siti, oleh kerana dalam organisasi kita sebutkan tadi bahawa kita ada pelbagai jenis ragam manusia. So kita ini perlu ada satu sikap, satu sifat berlapang dada Siti.
Okey, kita ni tak boleh sikit-sikit nak sensitif, sikit-sikit nak sensitif. Okey, bila bos kita kata sikit, nanti balik malam tidur tak lena sikit. Okey, kita kena berlapang dada dan kita kena ada sikap On lah Cik toleransi, Amir. sikap toleransi yang tinggi sikit. Dan paling penting, kita semua hidup sebagai dalam satu organisasi perlu ada ukhuwah yang tinggi sikit. Okey, untuk sama-sama bekerjasama untuk memajukan universiti Siti. Siti. Ya. Siti, saya nak minta seminit je Siti. Boleh? Seminit lagi? Seminit lagi. Okey. Saya ni nak campaign sikitlah untuk UMP Advance Siti. Oleh kerana saya ada UMP Advance. Okey, UMP Advance ni sekarang ni kita ada masuk universiti secara terus. Okey. Masuk universiti secara terus maknanya pelajar-pelajar lepasan diploma, lepasan SPM di Siti, mereka boleh memohon untuk mengikuti program diploma, program asasi, program pra-diploma. UMP ni menerusi masuk universiti secara terus. Okay. Program ini dikendalikan oleh UMP Advance. So, kita di UMP Advance ni konsepnya mudah je. Pendidikan untuk semua ataupun education for all Siti. Kita menyediakan laluan-laluan untuk membolehkan segenap lapisan masyarakat daripada yang muda sampai yang dah tua macam saya ni untuk mengikuti pengajian di UMP Advance. Yang mana kita ada dua, satu program kita namakan program profesional, master eksekutif dan sebagainya, dan kita ada program-program perdana tadi seperti ijazah, diploma, asasi dan sebagainya. So saya sarankan pada mereka yang berminat, yang ada anak-anak tadi, bolehlah melayari kita punya portal, kita punya Facebook, kita punya YouTube, kita punya Instagram dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut mengenai peluang untuk masuk ke UMP ini secara terus tanpa perlu melalui UPU Siti. Okey Siti. Okey Cik Amir, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, seterusnya saya ingin membawa Encik Hamid dan juga semua peserta ke skrin masing-masing untuk menyaksikan satu montaj ringkas yang telah disediakan oleh pihak Suara Cik Amir, Suara UMP bekerja keras sampai tengah malam tadi. Diorang menyaksikan satu montaj khas untuk Cik Amir sempena hari jadi Cik Amir hari ini. Mari kita sama-sama saksikan.
Nampak tak Cik Ahmed? Okey tak? Okey, terima kasih Siti. Sama-sama, Saya okey. pun surprise untuk saya Siti. Tak sangka pun ada video. Okey Syah Ahmed, untuk makluman Syah Ahmed dan juga semua yang turut hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini, turut serta bersama kita adalah ada beberapa pengurusan tertinggi yang dapat sempat hadir, iaitu Profesor Dr. Muhammad Rosli Hainin, Timbalan Naib Chancellor Akademik Antarabangsa, Encik Hazmin bin Aris, Ketua Pegawai Operasi, dan juga Encik Azman, Ketua Pustakawan. Bagi mewakili seluruh warga UMP dan juga semua yang hadir pada hari ini, kami dengan rasa rendah hati untuk menjemput dan mempersilakan Encik Hazmin bin Aris untuk menyampaikan dan mewakili kami mengucapkan terima kasih kepada Encik Ahmed. Dipersilakan Encik Hazmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmed, apa khabar? Baik. Okey, sebenarnya Cik Azmi ialah rakan perjuangan saya sejak daripada USM dulu. Bila saya sebut Tasik Harapan tadi, Cik Azmin tahu dekat mana Tasik Harapan tu. Okay, Cik Ahmed, sebab saya telah diminta oleh Naib Chancellor untuk mewakili pihak Muslim Universiti untuk menyampaikan kata aluan ataupun mewakili pihak universiti lah. Yang pertamanya, tempoh perkhidmatan bersama agensi kerajaan dan juga Badan Pekanbaran Cik Ahmed lebih kurang 39 tahun Cik Ahmed dah. Cukup lama Cik Ahmed. Jadi harapnya Cik Ahmed boleh menyesuaikan diri lah dengan alam baru lah ataupun suatu suasana baru lah bila dah besar nanti. Dan Cik Ahmed pun telah berkhidmat di UMP 5 tahun kalau ikutkan bermula daripada 15 Mac 2015 hingga 14 Jun 2021. Satu tempoh walaupun taklah berapa lama tapi rasanya macam lama sangat Cik Ahmed. Dan Cik Ahmed pernah menjadi pendaftar UMP daripada 15 Mac 2016 hingga 14 Mac 2019 dan saya pun pernah menjadi salah seorang staff di bawah Cik Ahmed yang spesifik lah. Saya masih ingat lagi bagaimana setiap pagi Setiausaha Cik Ahmed akan panggil saya pagi-pagi pukul 8:01 untuk menghadap Cik Ahmed. Ingat lagi masa duduk dekat BTMK semasa saya mengetuai bahagian pembangunan semua manusia. Dan seterusnya seperti mana yang dinyatakan oleh Cik Ahmed, secara spesifik lah saya dengan Cik Ahmed ni memang dah kenal lama masa kami sama belajar di Universiti Sains Malaysia USM dulu, yang mana kami kebetulan duduk di orang kata College Kediaman ataupun di USM dipanggil siswa, dan memang boleh dikatakan secara puratanya setiap malam kita akan makan malam bersama Cik Ahmed makan malam secara beramai-ramai. Sebabnya memang Cik Ahmed seorang yang sangat peramah, baik dan budiman semasa belajar, dan sikap Cik Ahmed yang baik, peramah dan budiman tu terus juga diteruskan semasa beliau menjadi pemimpin, dan saya pun tak sangka akhirnya kawan sepemakanan malam kami di USM dulu adalah menjadi bos saya akhirnya semasa Cik Ahmed menjadi pendaftar. Dan selepas tu Cik Azmi pula jadi bos saya. Dan sepanjang Cik Ahmed jadi pendaftar ni memang Cik Ahmed seorang yang sangat tegas lah. Memang orang kata kena marah itu biasalah, dan Cik Ahmed ni memang seorang yang jenis lepas cakap. Biasalah orang utara kan. Jadi memang kami pun tak tersinggung lah dengan Cik Ahmed. Memang itu memang cara Cik Ahmed, dan kami ucapkanlah terima kasih banyak Cik Ahmed di atas bimbingan semasa Cik Ahmed menjadi pendaftar terutamanya kepada kami, bagi membolehkan kami meneruskan orang kata legasi yang ditinggalkan oleh Cik Ahmed lah. Dan pada masa juga kenangan lah Cik Ahmed, saya rasa mungkin secara peribadi bagaimana Cik Ahmed masa mula-mula menjadi pendaftar, kereta mewah Cik Ahmed Volvo tu mengalami masalah teknikal tak boleh nak digerakkan, dan saya membantu Cik Ahmed secara ikhlas, tapi kena sindir-sindir juga dengan kawan-kawan. Cik Azmi. Ya. Okey, pada masa tersebut ada orang cakap saya, senanglah Cik Azmi tu naik pangkat nanti. Dan alhamdulillah kata-kata tersebut merupakan satu doa. Dan sekarang Cik Azmi dah jadi pendaftar pun. Tapi untuk makluman, kebetulan lah masa saya naik grade tu Cik Ahmed bukannya orang kata ketua kepada saya lah, tapi lah tu semua dah ketentuan. Tapi yang terakhir sekali Cik Ahmed, yang saya nak simpulkan 3 perkara lah. Satu, memang kami sangat berterima kasih di atas orang kata bimbingan, tunjuk ajar
dan juga tinggalan yang diberikan oleh Cik Hamid sepanjang menjadi pendaftar, yang mana kami perlu menggunakan apa saja bimbingan, tunjuk ajar dan juga tinggalan Cik Hamid untuk kami mencemerlangkan lagi universiti. Yang keduanya, saya mewakili seluruh warga UMP berasa kehilangan Cik Hamid tidak lagi orang kata bertugas di UMP, sebab kalau lihat dari segi fizikal Cik Hamid, walaupun Cik Hamid dah umur kira secara faktanya 60 tahun, tapi Cik Hamid tak kelihatan 60 tahun. Jadi ini bukannya orang kata nak mengampu, tapi ini perkara yang benar, dan saya rasa rahsia bagaimana Cik Hamid tidak kelihatan 60 tahun ni adalah Cik Hamid memang kerap beriadah, bersenam, dan itu wajar kita untuk kita contohilah. Dan yang terakhir lah, sebab ni pun dah tengah hari, yang terakhir kami warga UMP mengucapkan Cik Hamid maju jaya dalam apa bidang yang Cik Hamid akan keceburi selepas bersara ini, dan kita harapkan kecemerlangan Cik Hamid sepanjang bekerja sebagai pejabat awam diteruskan apabila Cik Hamid bersara nanti Cik Hamid. Okey. Cik Hamid sekian saja. Terima kasih Cik Azmin. Terima kasih. Jadi begitulah Cik Hamid apa sedikit sebanyak kami di UMP ni. Jadi di hujungnya sebelum kita akhiri pada sesi kita hari ini, merakamkan momen terakhir kita ni, saya jemput semua para peserta untuk membuka kamera peranti masing-masing untuk seketika bagi membolehkan pihak urus setia mengambil gambar kenang-kenangan bagi sesi perpisahan norma baru antara kita dan Cik Abdul Hamid bin Majid. Buka kejap. Cik Hamid senyum nampak gigi tau. Okey, senyum semua. Satu. Okey, kejap ya. Right. Satu lagi. Alright. Berdayung Okey dah, sampan terima ke kasih. tanah semenanjung, hendaklah membeli tikarlah rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan. Maka berakhir sudah sesi bicara santai kita pada hari ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua dan terutamanya Cik Hamid kerana sudi meluangkan masa. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hamid. Terima kasih Prof. Terima kasih Cik Hamid. All the best. Selamat hari raya Cik Hamid. Happy birthday Cik Hamid. Terima kasih. Terima Hamid. kasih Cik Hamid. Terima kasih. Happy birthday, Cik Hamid. Happy birthday, Cik Hamid. Thank you, thank you. Thank you, Cik Hamid. Comel. Happy birthday, Cik Hamid. Terima kasih, Cik Hamid. Terima kasih, terima kasih.